Tercampak kira-kira 1 meter, kepala terhantuk dan kaki tidak boleh bergerak. Itu detik cemas yang dikongsikan salah seorang penumpang LRT dalam kejadian 2 tren bertembung berhampiran stesen KLCC 24 Mei lalu. Bagi Nur Fasihah Aljiah Kamaruzaman, 26 tahun, bukan hanya kecederaan pada fizikal, malah trauma terhadap kejadian kini menghantuinya. Ikuti laporan disediakan wartawan Faris Azman. Situasi ini menggemparkan seluruh rakyat Malaysia apabila tren 40 dan 81 bertembung tidak jauh daripada stesen LRT KLCC Isnin lalu. Kami ke Kelang untuk mendekati salah seorang penumpang yang terlibat dalam kejadian itu. Nur Fasihah baru sahaja selesai menerima rawatan dan bersedia untuk bertemu media. Menceritakan detik sebelum kejadian, beliau baru sahaja pulang dari tempat kerjanya di Ampang. Perjalanannya menaiki tren dari stesen KLCC untuk ke stesen LRT Glen Meri Shah Alam kali itu tidak seperti biasa dilaluinya. Ada tren tu buat hentian mengejut, break mengejut lah, sebab kita dapat rasa macam impact macam tu tau. Tapi masa tu saya tak berapa nak ingat sebab saya terhantuk dekat besi pemegang tu. Jadi bila saya sedar, keadaan masa tu memang saya dah terduduk dekat bawah, dah terbaring macam ke sebelah kiri tau. Saya pun macam slowly lah bangun, duduk kan. And then duduk saya tengok keadaan sekeliling masa tu memang dah huru-hara. Ada yang dah tercampak ke bawah, ada yang menangis-nangis. Lepas tu saya tengok pun macam ada yang berdarah, cermin pun macam retak kan. Dan saya macam apa jadi ni kan. Situasi panik, malah ada penumpang yang mengalami pendarahan akibat luka di beberapa bahagian badan membuatkannya perlu bertenang. Jelasnya, keadaan dalam LRT ketika itu malam. Hanya beberapa lampu sahaja masih terbuka. Saya memang jadi macam panik kan. Sebab kita tak pernah lagi ada dalam situasi macam tu. Tapi saya cubalah untuk tenangkan diri. Saya cuba fikir apa benda yang saya nak kena buat. Pertama kali benda, memang saya call family saya dulu lah untuk bagi tahu apa jadi. Sebab saya takut kalau macam apa-apa jadi, diorang tak tahu apa yang berlaku kat saya. Dan diorang cari saya semua kan. Jadi saya call dulu family saya lah. Detik itu mungkin waktu terakhir ataupun benda yang saya tak tahu apa yang akan jadi kat saya masa tu kan. Tak pernah terfikir pun benda ni akan jadi pada saya. Dan sebelum ni memang saya naik LRT ni hari-hari. Pada saya ini adalah salah satu pengangkutan yang selamat untuk saya naiki. Tapi bila dah jadi macam ni, memang agak trauma lah bagi saya. Sebelum kejadian, Nur Fasihah berasa berat hati untuk pulang menaiki tren. Tetapi mengenangkan tidak mahu menyusahkan adiknya, dia teruskan niatnya itu. Okey, sebelum naik tren tu, masa dekat office saya dah terdetik dah. Saya nak minta tolong adik saya ambil saya ke office. Tapi saya rasa macam tak apalah, macam menyusahkan dia pula lah kan. So saya ambil keputusan untuk tak apalah, naik je tren. Masa nak sampai masuk tren tu pun saya ada terdetik lagi. Aku nak naik ke tren ni kan. Tapi saya macam, saya kata saya nak balik cepat. So saya masuk je tren tu. Dan tak sangka lah ini yang akan jadi. satu kejadian yang tak mungkin awak tak lupakan. Ya. Sebab saya pun tak pernah alami apa-apa kemalangan. Jadi ini pertama kali lah kejadian ini jadi kat saya. Sehingga kini 3 mangsa masih ditempatkan di unit rawatan rapi ICU Hospital Kuala Lumpur kerana mengalami kecederaan di bahagian kepala. Fasihah mengalami lebam di bahagian badan, kakinya masih sakit serta kepalanya pula benjol akibat terhentak ketika kejadian. Meskipun ketika ini siasatan masih berjalan, terdetik di hatinya. Bagaimana kejadian seperti itu boleh berlaku? Harapannya hanya satu, ingin tahu sama ada punca kejadian akibat masalah teknikal atau kecuaian manusia. Macam saya terfikir takkanlah dia tak dapat apa-apa signal daripada dekat kan ada sebelum tu dia akan bagi signal sistem kan, signal ke apa laluan ni kosong
boleh dilalu ataupun tidak. Jadi memang kejadian ni pelik lah. Memang perlu siasatan. Memang saya tak sabar nak tunggu hasil siasatan macam mana. Macam sabar nak tengok. Ya, memang saya memang betul tak sabar nak tahu apa sebenarnya yang jadi. Macam mana benda ni boleh jadi. Bukanlah satu. 1,000 tu bukanlah satu jumlah yang boleh kiranya setimpal lah dengan apa yang semua mangsa alami. Sebab kami bukan je alami kecederaan luaran, tapi kecederaan mental juga. Ada masa yang sampai efek jangka, maksudnya efek hidup dia dalam jangka masa panjang. Ada yang patah liuk semua kan, mungkin tak boleh bekerja ke apa semua. Jadi nilai 1,000 tu memang tak patutlah untuk diberikan nilai 1,000 saja. Jadi saya harap pihak Pasarana boleh berikan pampasan yang lebih setimpal dengan apa yang semua mangsa alami. Setimpal dengan apa yang mangsa alami kan. Macam awak kecederaan